Kita mula balik Nah, berkenaan dengan RU 355 ni, isu dia macam mana tuan-tuan? RU 355 ni apa yang berlaku? RU 355 ni, RU 355 pula. Tengok aku dah pening lah. Berkenaan dengan RU Lompat Parti, itu yang saya nak cerita. Berkenaan dengan RU Lompat Parti, kenapa saya kata saya tak setuju dengan RU Lompat Parti? Daripada hari itu saya cakap saya tak setuju dengan RU Lompat Parti. Okay, so dia maksudnya kau setuju lah dengan Lompat Parti tu? Tak, saya bukan kata saya setuju dengan Lompat Parti, tapi saya kata saya tak nampak secara dasarnya bagaimana Akta Lompat Parti itu ataupun mengubah perlembagaan dengan menyekat orang daripada berpersatuan itu menjadi satu benda yang bermanfaat kepada rakyat. Okey, sebelum kita cerita tentang bagus tak bagus Akta Lompat Parti ni, saya nak cerita tentang satu perkara. Sebenarnya dekat negara ni kita bukan kekurangan undang-undang, tuan-tuan. Kita bukan kekurangan undang-undang. Contohnya artikel 46 fasa 46 perkara 3, I can't remember which one, tapi dalam tu sesiapa yang meletak jawatan sewaktu menjadi ahli Dewan Rakyat, maka dia tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Meletak jawatan, maksudnya dia meletak jawatan, tiba-tiba seorang DYB, ahli parlimen, tiba-tiba dia letak jawatan, maka the next pilihan raya dia tak boleh bertanding sehingga 5 tahun. Okay, undang-undang itu ada. Itu yang ada di dalam perlembagaan sekarang ini. Now, saya kata dia bukan masalah undang-undang, tuan-tuan. Dia masalah implementasi undang-undang. Kita buatlah macam mana undang-undang tu, beribu beratus undang-undang, kita implement lah akta ini, akta itu, section ini, section itu. Tetapi akhirnya kalau tidak diimplementasikan dengan betul, dia akan jadi masalah. Apa implementasi ni maksudkan? Ada lagi orang call aku ke? Ya Allah. Tak ada. Apa implementasi ni maksudkan? Implementasi macam mana? Dia mudah je, tuan-tuan. Dia macam ni. Sewaktu Muhyiddin Yassin offer hari tu, dia kata kalau boleh kalau siapa yang menyokong saya, maka dia akan mendapat jawatan sekian. Kalau siapa menyokong saya, dia akan dapat itu, dapat ini. Daripada Lompat Parti, maka dia akan dapat jawatan itu, jawatan ini. Soalan saya, kenapa tidak ada siasatan terhadap Muhyiddin Yassin? Ini saya maksudkan sebagai pelaksanaan. Undang-undang anti rasuah itu sudah ada. Bukankah itu bentuk rasuah yang paling besar? Jatuh kerajaan, tuan-tuan. Jatuh kerajaan. Bukankah itu rasuah yang paling besar? Kenapa tak diimplementkan? Sebaliknya, kita tak kisah yang itu, kita nak cerita pasal benda lain. Kita nak cerita pasal nak buat akta baru. Dan yang nak laksana akta dan nak menyokong akta tu pula katak-katak ni yang melompat ni. Jadi dia jadi tak praktikal, dia jadi tak ideal. Akhirnya dia jadi satu undang-undang yang hanya boleh dijatakan tapi tak boleh nak dilaksanakan. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Saya bagi contoh. Bila dia menyekat akta berpersatuan. Bila dia menyekat akta berpersatuan, apa masalah dia? Akta berpersatuan. Bila menyekat akta berpersatuan, apa masalah dia? Masalahnya adalah kerajaan selepas ini boleh menyekat. Artikel 10, bila dia kata dia tambah 3A, kerajaan boleh ada say di dalam persatuan itu. Dia boleh implement undang-undang selepas ini. Dia boleh buat sesuka hati dia berkenaan dengan menyekat persatuan dan juga berpersatuan ni, termasuk parti politik. Jadi kita memberi kuasa yang amat besar, kuasa yang amat besar kepada kerajaan untuk menentukan hala tuju persatuan. Itu masalah. Dahinya kerajaan menyekat. Jadi kita ni negara demokrasi ke negara komunis? Itu yang pertama, dan itu yang dipersoalkan juga oleh Nurul Izzah. Yang kedua, apa definisi kepada Lompat Parti? Apa definisi Lompat Parti? Kalau Lompat Parti itu maksudnya adalah bertukar parti, tukar parti. Oh, kalau dia keluar daripada parti A, dia pergi parti B. Okey. Kalau itu maksud dia, macam mana kalau dia tak tukar parti? Macam mana kalau dia dipecat daripada parti? Adakah itu dikira sebagai Lompat Parti? Contoh, A ni dia parti X, katakan. A ni dalam parti X. Dia dah tak suka parti X ni, sebab parti X ni macam ni. Dia nak keluar tak boleh. Jadi apa dia buat? Dia khianat dengan parti. Dia, orang menyokong, dia membantah. Orang membantah, dia menyokong. Dia buatlah benda-benda supaya dia dipecat. Akhirnya dia dipecat, dia jadi bebas. Dia tak join parti sebelah, tapi dia jadi bebas. Adakah itu Lompat Parti? Jadi ada loophole kat situ. Saya tak tahu. Saya tertarik sebenarnya nak tengok definisi Lompat Parti itu. Perbahasan itu berkisar kepada
lebih berkisar kepada benda-benda yang tak relevan sebenarnya. Kenapa saya punya audience tak bertambah? Dia berkisar kepada benda-benda yang bagi saya tak berapa nak relevan. Tak berapa nak nampak sebenarnya dalam dalam hal-hal lompat parti ni. Jadi kalau kita nak lihat tuan-tuan, dalam isu ini lompat parti, melibatkan lompat parti ni, sampaikan Sultan Selangor hari ni dia beli satu potret. Dalam potret tu ada gambar katak, gambar menyet, beruk di dalam parlimen. Tuan-tuan, kita ni dah menjadi satu jenaka di dalam dunia ni. Kenapa saya kata jenaka dalam dunia? Kalau orang negara barat, negara maju, dia berbelanja lebih je beli air. Ada satu dekat France kalau tersilap, dia terbelanja lebih beli air wine menggunakan duit kerajaan. Esok dia letak jawatan, tuan-tuan. Tapi dekat negara kita, dah lah dia terang-terang offer jawatan, duit, pangkat, kedudukan. Tak ada tindakan pun dia ambil pada dia. Jadi sebenarnya kita kena kembali kepada perkara yang fundamental kepada lompat parti ni. Apa perkara yang paling fundamental kepada lompat parti? Rasuah. Saya kata kalau implementasi kepada rasuah itu tak boleh kita laksanakan kerana SPRM itu di bawah Perdana Menteri. Maka kalau itu tak boleh dilaksanakan, kita buatlah 1001 undang-undang pun, kalau tak boleh dilaksanakan, dia tak boleh laksana. Selagi mana ahli parlimen dan parlimen itu tidak ada pengimbangnya, tidak ada check and balance. Sepatutnya ada 3 kuasa yang besar. Kuasa eksekutif itu macam pegawai kerajaan, kuasa legislature, iaitu kuasa orang yang ada dalam parlimen itu, dan kuasa judiciary, kehakiman. Eksekutif ini sepatutnya lari, berbeza, separate, berasingan daripada legislature. Isu dia apa? Isu dia apabila legislature ini menguasai eksekutif. Dia yang menentukan hala tuju eksekutif. Jadi dia boleh buat apa yang dia nak. Jadi apa jaminan kalau kita buat anti akta lompat parti, benda ini tak boleh nak diimplement? Alais buatlah dulu. Kita kata kita ada beratus beribu undang-undang ni, tuan-tuan. Saya kata hari itu, benda yang pertama paling asas kita tak boleh nak buat, tangkap Muhyiddin Yassin sebab bagi rasuah. Tak boleh nak buat. Kalau itu kita tak boleh nak buat, apa jaminan kita boleh laksana anti lompat parti? Sebab apa? Sekarang ini tak kena pada kita, kita sedaplah kata. Sebab kena pada kita yang melompat tu pergi sebelah. Macam mana kalau yang sebelah itu lompat kat kita? Macam yang berlaku kat Melaka. Jadi yang sebelah lompat kat kita boleh, kita lompat kat sebelah tak boleh. Akhirnya macam mana? Kemana arah hala tuju kita? Kan? Kemana hala tuju kita? Sebab itu saya kata, untuk menghalang katak-katak ni daripada melompat, sebenarnya SPRM kena ambil tindakan. Bila ada katak melompat, terus SPRM cekup dia. Tanya, ada tak offer? Kenapa kau lompat? Kat mana siapa yang offer? Berapa dia offer? Sepatutnya kena cekup dulu. Jadi menghalang katak-katak yang lain ni daripada melompat. Betul, tuan-tuan. Saya bercakap dengan 2-3 YB yang tak jadi melompat. Berjuta di offer kepada mereka. Bila dia buat laporan, tak ada tindakan. Tak ada tindakan susulan. Kenapa? Kerana yang offer itu adalah kerajaan, orang yang duduk di dalam kerajaan. Jadi akhirnya yang melaksanakan undang-undang, SPRM, polis yang sewaktu dengannya tak berani. Jadi tak guna kita buatlah undang-undang apa sekalipun kalau implementornya tidak berjaya mengimplementkan, melaksanakan undang-undang itu, maka undang-undang itu hanya akan tinggal benda yang bertulis di atas kertas, kemudian hanya untuk menyedapkan hati rakyat. Saya bagi contoh juga baru-baru ni, tuan-tuan. Kita rakyat negara-negara kita ni jadi lawak jenaka, kita kata. Kenapa lawak jenaka? Saya kata, tuan-tuan, isu dia macam mana? Kita bangga dapat duit 10,000. Tuan-tuan tahu itu duit tuan-tuan sendiri. Terima kasih bosku, terima kasih Barisan Nasional kerana membantu rakyat. Bantu rakyat apa? Itu duit kau sendiri. Itu duit engkau sendiri. Kalau betul nak bantu rakyat, 10 bilion yang sepatutnya pergi ke Sapura tu diletakkan kepada rakyat. Nak keluar KWSP kena jual aset dan kena expect pengeluaran 40 bilion. Dan bukan daripada 40 bilion tu semua perlu pun. Saya rasa majoriti yang keluar tu pun sebenarnya sebab nak tunggu raya. At least ada duit lah untuk raya. Dan kalau tak ada duit pun tak mati. Saya rasa majoriti tak susah lah orang kata. Bukan kata semua. Ada yang kata tak susah. Ada yang susah. Bukan saya tidak menafikan. Akan ada yang susah. Jadi 10 bilion itu kenapa tak digunakan betul-betul
kita bagi 10,000 kepada yang memerlukan. Yang berhenti kerja, tak boleh cari kerja, kita bagi dia 10,000, tak payah bayar balik kan. Kemudian yang yang bisnes dia lingkup, dia nak ambil balik, dia nak start balik bisnes, kita bagi 10,000 secara percuma. Kenapa kerajaan takut nak buat? Sebaliknya kita dok paksa KWSP keluar duit kita sendiri. Lepas itu kita ucap terima kasih kepada KWSP. Kita ucap terima kasih, bukan KWSP, kita ucap terima kasih kepada kerajaan yang bangang ini. Kerajaan bangang, tuan-tuan, tak boleh nak menyelesaikan isu rakyat. Dua perkara ini yang saya nak sebut. Dekat Sarawak, buat jambatan 50,000 harga jambatan, tak sampai, saya rasa 15 meter je jambatan tu, panjang 15 meter. Kawan saya kira tadi 3,300 semeter, lebih kurang macam tu. Harga jambatan tu 50,000 daripada kayu. Kemudian JKR keluarlah justifikasi. Kemudian hari ini SPRM pun kata tak ada unsur-unsur rasuah. Dia macam ni, tuan-tuan. Bila prosedur tu diikut, memang tak ada unsur rasuah. Dia kata sebab apa? Sebab kawasan pedalaman, kemudian banyak buaya. Buaya pun menangis, tuan-tuan, dengar alasan tu. Kawan ada saya baca dekat posting kat bawah tu, dia kata kami pernah implement, kami pernah nak masuk tender jambatan yang serupa, masuk 20,000, orang kata mahal. Aziz DAP yang bertanding di Batu Kitang hari tu, dia kata dia buat jambatan konkrit dekat kampung. Saya pergi hari tu, saya pergi dekat jambatan tu. Dia kata 45,000 konkrit, tuan-tuan. Saya pergi 45,000 konkrit. Ini 50,000 kayu. Tak, dia akhirnya dia kembali kepada perkara yang paling asas dalam negara ini. Perkara yang paling asas dalam negara ini, iaitu kat mana kesedaran kita sebagai rakyat.